Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wasyuhada wal ulama wat tabi'in wat tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yatta'izu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita menambahkan ketaatan kita pada malam ini. Dan sepatutnya macam saya cakap dengan Pak Imam lah, saya tak ada kelas, tak ada kuliah sepanjang 2 minggu, daripada minggu lepas sampai minggu ni. Tak terlarat nak layan orang muda. Sebab apa? Malam-malam biasalah kita dah dekat raya kan. Dalam Malaysia ni ada 3 hari raya. Hari raya Korban, hari raya haji dan hari pilihan raya. Yang pilihan raya ni dia punya penat. Hari raya Aidilfitri pun tak macam ni. Tak tahulah kenapa tenaga muda sekarang kurang. Tengok kat surau pun cukup lah. Itulah gambaran kita. Itu ada satu kata-kata ulama,
Kalau kamu nak tengok Islam macam mana akan datang, tengoklah generasi mudanya sekarang. Takut tuan-tuan, takut. Kita bimbang. Baik, itulah kalau boleh, siapa yang ada cucu kat rumah tu bawa sini. Tak apa, jangan bimbang cucu tu berlari, tak ada masalah. Dia main-main ke, dia bising ke, dia menangis ke, tak ada masalah. Bawa. Kita bimbang esok bila kita dah tak ada, surau ni tinggal surau aja lah, orang tak ada. Jemaahnya yang ada tu minal jin, nas tu dah tak ada. Kita bimbang tu. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, sebelum kita masuk pada tazkirah kita pada malam ini, izinkan saya sedikit untuk mengupas sedikit tentang ayat yang saya bacakan tadi. Itu tadi dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167. Yang mana pengertiannya ialah, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah sekutu-sekutu mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang yang beriman itu lebih cinta dan taat kepada Allah. Dan kalaulah orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika melihat azab di hari akhir kelak, bahawa sungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sungguhnya Allah itu maha berat azabnya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. 166, apa kezalimannya? Iaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutnya dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ayat 167. Dan orang-orang yang mengikut berkata, sekiranya kami diberi kesempatan kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Kita ambil pilihan raya sikit lah. Bukan kita nak nyalakan mana-mana, tapi dengar dulu insyaAllah sampai habis. Ulama tafsir kata ayat ni nak ceritakan pada kita betapa neraka itu adalah tempat membersihkan segala dosa. Untuk orang-orang Islam, orang-orang kafir jangan cakap. Sebaik mana pun orang bukan Islam itu, sebaik mana pun, tempatnya tetap di neraka. Sebab itulah kalau kita berjumpa dengan orang bukan Islam yang baik, kita doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada dia, berilah hidayah. Kalau kita tengok adalah, tak kira orang India ke, orang Cina ke, asalnya baik. Kadang-kadang orang Islam ni pun akhlaknya tak sebaik mereka. Kita doakan dia. Jadi tugas neraka ini adalah untuk menyuci dosa-dosa orang Islam, sehingga habis dicucinya, maka masuklah dia ke dalam syurga. Lepas itu digelar, ada yang dikatakan ahli syurga Al-Jahannamiyun. Saya dengar dalam satu ceramah, ahli syurga yang berasal daripada neraka, itu dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi ada satu golongan orang Islam yang dicuci tak bersih, cuci tak boleh hilang dosa dia, cuci tak boleh hilang dosa. Maka berkatalah Allah berpandukan pada ayat yang terakhir 167, apa dia ujung tu, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Apa kena mengena hujung ayat 167 dengan 166 dan 165? Ulama mengatakan inilah ayat cara nak memilih pemimpin. Akibat tersalah pilih memimpin, tersalah pilih pemimpin, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Bukan kita nak takutkan orang. Siapa nak pilih tu terpulanglah. Cuma kita beritahu dalam Quran, memilih pemimpin dalam Islam, memilih pemimpin adalah persoalan akidah. Bila mana kita berkait dengan persoalan akidah, maka kita kena cari pemimpin yang akidahnya betul,
ataupun sekurang-kurangnya kemudaratannya kecil. Itu kita kena faham. Kemudaratannya kecil berbanding dengan kemudaratannya yang besar. Itu tuan-tuan saya pesan, esok 19 hari bulan November, apabila kita pergi mengundi, malam tu kalau ada anak balik, semua nak mengundi, anak-anak balik, ajak anak-anak sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu sunat biasa je dah, saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau ikut imam lah, tak ada masalah pun. Lepas tu sembahyang sunat ajan, saja aku sembahyang sunat ajan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada sujud terakhir ke atau selepas habis doa, minta Allah bantu dalam kita nak memilih pemimpin. Kan kita takut bila kita dah serahkan kepada Allah tu, insya-Allah betul lah tu. Dan istiharah, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah aku. Mudah-mudahan pemimpin yang aku pilih ni baik untuk agama. Agama tu kita sebut dulu. Baik untuk agama, baru bangsa dan negara. Jangan kira bangsa saja, jangan kira negara saja. Kalau nak kira negara sahaja, dapatlah pemimpin yang halal haram pun langgar. Kalau kira bangsa sahaja, dapatlah pemimpin yang sibuk nak bela bangsa dia sahaja. Kalau pilih agama, insya-Allah pemimpin itu tidak melanggar yang halal dan haram, dan dia tidak akan mendahulukan bangsa dia semata. Kerana dalam Islam, orang bukan Islam pun ada hak dia. Sebab itu saya siapa pilih Islam, selamatlah bangsa dia, insya-Allah. Siapa pilih bangsa saja, belum tentu Islam itu selamat. Malah dikatakan dalam ayat 66 ini, ditafsirkan oleh ulama, mengatakan bahawa ketika itu apabila berhadapan dengan Allah, pemimpin itu berkata, ya Allah, kalau aku kena masuk neraka sebab salah aku tu, aku tahulah yang orang ni kenapa takkan aku nak tanggung dosa dia pula. Allah kau bagi dia akal, kenapa dia tak gunakan akal dia? Kenapa tak dia cari ilmu, cara nak ambil ilmu? Kenapa dia pilih aku? Aku salah, ya aku terima, tapi dia orang ni faham. Tu dia. Hati-hati tuan-tuan. Tu pesan saya. Tak kira lah tuan-tuan nak pilih siapa pun, yang penting minta Allah mudahkan. Jangan sampai tersilap pilih. Bahaya tuan-tuan. Bahaya kepada agama. Kita dah tersilap. Minta maaf cakap lah, dulu tersilap sekejap. Habis semua dia minta. Zakat pun dia minta. Ada pula orang Islam yang setuju. Betul tak? Dia minta zakat. Orang Islam ni, cukai dia bayar, zakat dia bayar. Betul? Ada pernah kita minta cukai tu semata-mata untuk kita? Tak pernah. Dia cuma bayar cukai saja, pun zakat dia minta. Fikir-fikir sendirilah. Kalau tuan-tuan dibagi kereta, satu kereta yang kereta lama, ni analogi sikit. Satu kereta yang dah lama, bila kereta lama banyak masalah tak? Banyak masalah tak? Banyak. Satu lagi kereta yang memang bermasalah, satu lagi kereta baru. Mana tuan-tuan tak? Yang baru pula kan? Sebab yang baru tak ada masalah lagi kan? Akan datang dia kena masalah juga, betul? Tapi yang baru tak ada masalah. Faham-fahamlah sendiri. Saya cakap gitu je, faham-fahamlah sendiri. Baik, insya-Allah kita masuk pada perbicaraan kita pada malam ini tentang hadis yang ke-9. Rasanya ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau rasanya dah sentuh, beritahu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathrata masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sah radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku tegakkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya.
Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu oleh kerana banyak sekali pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dah sentuh belum? Dah. Okey, kita pindah yang ke 10. Minta maaf tuan, kerana terlupa lah tuan. Allah suka benda yang baik dan tidak menerima benda yang baik. Dah belum? Belum? Belum. Okey. Selamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak ia terima melainkan benda-benda yang baik, dan sesungguhnya Allah perintah orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian Rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis yang artinya, hai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan ia berfirman, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanan, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya, mengulurkan dua tangannya ke langit seraya berdoa, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan mulutnya disuapkan dengan benda yang haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya? Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ni jelas, Allah itu baik dan sukakan benda yang baik. Allah itu cantik, maha cantik, dan sukakan benda-benda yang cantik-cantik. Tapi cantik di sisi Allah tak sama dengan cantik di mata manusia. Itu kita kena faham. Orang yang menutup aurat setutup-tutupnya sehingga manusia memandangnya dengan pandangan yang sambil lewa, itu tandanya orang itu menutup aurat sebab dia nak tunjukkan Allah cantiknya hanya pada Allah. Dan kalau dah kahwin mungkin pada suaminya. Begitu juga seorang lelaki. Bukan tak salah nak jadi lelaki yang cantik. Zaman sekarang ada lelaki yang cantik, bukan handsome cantik. Cantik lain tau. Kalau yang au tu lain. Lelaki yang cantik. Dipanggil dengan nama lelaki metroseksual. Tak salah. Lelaki ni kalau kahwin anaknya biasanya berderet. Tapi kalau nak pergi keluar, biasa kalau kita nak keluar pergi kenduri, yang lambat siapa keluar? Suami ke isteri? Isteri. Yang ini suami yang lambat keluar. Ada. Untung ibu-ibu tak dapat suami macam tu. Ada? Ada tak suami macam tu? Gosok baju, selagi tak nampak sayap tak keluar. Rambut. Dia normal, cuma kalau mandi tu bukan sekadar sabun, dengan facial lah, dengan shampoo lah. Ada tak suami macam tu? Biasa orang muda lah, dengan minyak wangi lah. Dia start je naik RM50, 50 tahun umur dia, maka dia akan tukar minyak wangi. Kalau biasa minyak wangi Boss lah, Gucci lah, Polo lah, dia naik je 50 ke 50 lebih tu, dia dah tukar minyak wangi. Minyak wangi cap geliga lah, cap kapak lah. Itu dia. Itu kita tak bimbang lah. Dan kita bimbang makin tua makin wangi. Itu kita bimbang. Sebab anak-anak perempuan muda sekarang ni, dia suka cari lelaki yang terbukti kesetiaannya. Lelaki yang terbukti kesetiaan. Yang belum terbukti dia tak cari. Saya kata macam mana terbukti tak bukti? Dia kata laki-laki yang dah kahwin lah yang terbukti. Wah, kau ni bahaya ni.
Itu dia. Baik. Allah itu baik dan sukakan benda-benda yang baik. Dan Allah perintahkan kita macam Allah perintahkan Nabi-Nabi. Apa Allah perintahkan pada Nabi-Nabi? Makanlah benda yang baik-baik. Begitu juga Allah perintahkan kita, makanlah benda yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Baik apa? Maksudnya baik halal. Dalam halal baik, thayyibah, halalan thayyib, timbullah istilah halalan thayyibah, bukan sekadar halal saja. Halalan thayyibah. Makan apa? Twistis. Tahu twistis kan? Yang kopok-kopok tu. Itu halal, tapi ada kata thayyibah. Itu halal, tapi ada kata thayyibah. Halalan thayyibah ni mana? Tu yang kat rumah tu. Jemput-jemput, lempeng yang rumah masak. Itu takkan rumah nak campur benda-benda yang bukan-bukan, betul tak? Tu dia. Dah lah dapat dengan rezeki yang halal, thayyibah lagi. Yang ada tak rezeki yang halal tapi tak thayyibah? Rezeki itu halal, asalnya halal, halalan thayyibah, tapi hujungnya jadi tak thayyibah. Ada tak? Ada. Memang nasi itu bagus, halal dan thayyibah, tapi kau dah melantak sampai 3 pinggan nasi tu apa? Itu dah mentak darah kata orang. Itu datanglah tak bagus untuk kesihatan. Itu dia. Itu dia maksud baik dalam Islam. Dalam Islam maksud baik benda yang diridai oleh Allah. Sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Semuanya nak Islam. Makan nak Islam, baju nak Islam, undang-undang nak Islam, ketua pun nak Islam. Islam itu kan cara hidup, dusturul hayah, satu-satunya agama diiktiraf oleh dunia, mengatakan hanya agama Islam sajalah agama yang mendatangkan jalan penyelesaian. Kalau agama lain tak ada. Islam datangkan pilihan. Dan cara, bukan sekadar larangan, cara. Nikahilah kamu dari kalangan perempuan yang baik-baik bagi kamu 2, 3 atau 4. Kalau kamu bimbang, kamu tidak berlaku adil, cukuplah 1. Satu-satunya agama di dunia ini yang mengatakan cukuplah 1. Agama Islam lah. Jadi ibu kena fahamlah. Suami tak kahwin lagi sebab dia takut tak berlaku adil. Tapi kalau dia rasa dia boleh adil, dia kahwin lagi, janganlah marah. Dan suami pula kena ingat, nak kahwin 2 boleh adil lah. Jangan main-main. Kehendak isteri 52 tahun dengan kehendak isteri 32 tahun ni tak sama. Boleh layan ke? Kalau tak boleh, jangan cari penyakit. Jangan sikit cerita Rasulullah pun kahwin lebih. Memang Rasulullah, kita nak bandingkan diri kita dengan Rasulullah, itu Nabi, itu Rasul. Tak payah banyak. Kita bandingkan dengan 4 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Berapa ramai yang bininya 2? Ya, semuanya 1. Osmannya 2. Itu pun selepas mati yang tua. Itu kita kena fahamlah. Baik. Amal seorang yang beriman mempunyai hubungan dengan rapat sekali dengan makanannya dan minumannya. Iaitu makanannya dan minumannya hendaklah dari yang halal. Yang halal menurut pandangan syarak adalah yang baik walaupun tidak lazat rasanya. Inilah yang ditunjukkan Rasulullah pada hadis tersebut dengan sabda yang menyatakan bahawa Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada sekalian Rasul dalam perkara makan yang halal. Memang kadang-kadang rasanya tak sedap, tapi itulah yang halal. Contoh, kerja kampung, makanannya biasa je betul. Tapi tak jugalah kan. Orang kampung memanglah dia buat kerja apa, petani. Buat apa, durian. Tapi kebunnya 10 ekar. Dia punya pendapatan RM10,000 betul. Kalau jadi. Maksudnya apa kat sini? Kadang-kadang benda tu tak elok kat mata kita, tapi baik untuk kita. Contohnya kadang-kadang apa tu? Macam kurma kadang-kadang. Kan ada kurma yang keras tu kan? Perasan tak kurma yang keras tu?
kurma keras tu lah yang baik daripada kurma tangkai ni. Sebab itu harga dia mahal. Salah cara mahal nak mampus. Ya. Mahal. Bangsa kurma baling kat kaca tu pecah tau. Kurma tangkai balinglah kat kaca. Belebek lekat itu je. Kurma tangkai. Tapi kurma tangkai tu sekotak berapa ringgit? RM6-7 Kurma mahal. Itu yang kalau rendam buat nabis tu, itu yang power tu. Itu kalau boleh orang yang ada sakit darah tinggi ke, kencing manis ke, apa benda ke, bekal tu benda tu dalam kereta. Rasa lain macam dia tak payah gigit, nyonyon je. Itu. Atau buat inabis, rendam satu malam, minum. Itu dia. Apa lagi yang tak baik? Yang tak sedap tapi baik. Kalau kita orang Melayu kan terkenal lemboyang. Sedap lemboyang? Tak sedap. Baik nak mampus. Tapi itu lubat. Untuk selera makan. Itu dia. Ikan masin, kadang-kadang orang tak suka makan. Tapi kalau ikan masin sambal belacan, kadang-kadang orang tak suka. Tapi jeruk tak suka, tak sedap. Tapi jeruk tu lah kalau masuk je mulut berair, betul lah. Sekarang aku cakap cerita je aku dah berair dah mulut. Kena pula ikan kering sepat tu, sepat hitam. Apa sepat siam Tapi pendek kata ikan kering ni, asal nama ikan kering semua sedap lah. Hebatnya orang Melayu dulu, konsep pengawetan dia. Itu tahan bertahun tau. Tahun-tahun tak ada peti ais. Tapi hasad dia sama, khasiat dia sama. Cuma masin dia tu lah yang akan tahan. Tapi kalau kita beli orang bukan Islam buat, dia punya masin tu lain macam sikit. Kalau boleh buat sendiri, gunakan garam bukit. Kan bagus kan. Nak lagi power, gunakan garam bulu. Kalau mampu lah. Satu botol tu dah berdekat 100 kan. Buat dah ikan kering garam bulu. Tu dia. Sesuailah dengan apa yang Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya, iaitu ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah benda yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang soleh. Dengan Allah perintahkan pada kita sebagai hambanya, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah benda-benda yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Ulama mentafsirkan benda ini dengan kadar yang berpada-pada, yang agak-agak. Ustaz, kalau saya berdua nak masak sikit, tak payah baik makan kat kedai, terpulanglah. Kalau masak, kalau rasa berdua masak sikit, tak boleh masak banyak-banyak. Pas kat orang surau. Betul? Masak lebih-lebih sepat apa tadi? Sepat siang masak lemak. Nenas kan? Bagi pada imam, telefon saya. Ustaz, ada nak cerita je dah Malaysia tu. Tak boleh cerita benda lain. Baik. Menurut riwayat yang dikeluarkan Tabrani dari Ibnu Abbas, katanya pernah aku membaca di sisi Rasulullah ayat ini, iaitu ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah barang yang halal dan yang baik dari apa yang ada di bumi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bangun sahaya berkata, ya Rasulullah, aku mohon kepada Allah supaya dijadikan aku orang yang diperkenankan doanya. Kenapa bila dengar hadis ni, Sa'ad cakap, ya Rasulullah, aku nak jadi manusia yang apa saja Allah aku minta Allah bagi. Apa saja. Maka Rasulullah kata, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi innal abda la yaghziful luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawma wa ayyuma 'abdun nabata lahmuhu minas suhtil fannaru aulabi. Apa Rasulullah pesan pada Sa'ad? Hai Sa'ad, baguskanlah makanan engkau. Nescaya engkau adalah orang yang diperkenankan permintaannya, dan demi diri Muhammad di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang masuk suapan makanan haram ke perutnya tiada diterima Allah daripada amalnya selama 40 hari. Dan mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka api neraka lebih layak dengannya.
Maksudnya apa? Bukan haram tu babi, tuan-tuan. Kita orang Islam tak makan babi, insya-Allah. Walaupun katanya sekarang dah ada satu budaya dekat Kuala Lumpur, orang Melayu Islam makan babi. Dia kata ini dosa antara saya dengan Tuhan. Awak tak perlu nak campur. Terpulang kau lah. Terpulang kau Ceritanya kat sini, Rasulullah pesan pada saat perbaiki, baguskan makanan tu, biar benda-benda yang halal. Jangan benda-benda yang sedap tapi haram. Dapat dengan cara yang haram, hasil usaha yang haram. Contohnya apa? Orang yang kerjanya berlakon, menyanyi, tapi kita tak naklah tuduh dia bukan-bukan. Kita doa mudah-mudahan, kita tak tahu manusia dia macam mana, kita pun tak tahu akhiran kita macam mana. Mudah-mudahan berapa ramai kita tengok artis-artis yang hujung-hujung dia. Saya kalau sebut antara yang saya sayu sebab sangat, Allahyarham Aznil Mustafa, Azmil, yang pelakon Ali Setan. Tahu Ali Setan? Zaman-zaman Pak Imam lah cerita tu. Di hujung-hujung hayat dia, dalam keadaan dia sakit, tak boleh berjalan, mengesut pergi ke surau, pergi ke masjid. Kita yang sehat ni kadang-kadang hujan je dia tak pergi surau, betul? Padahal kita kau 3-4 biji depan rumah tu. Takut agaknya kereta dia kena air tu kembang kot. Itu dia. Kita doa macam tu. Bukanlah kita nak tuduh, bukanlah kita nak kata apa. Memang dah itu ceritanya. Hasil pendapatan daripada nyanyian yang lagu itu haram. Tapi kita tak hukumkan dia tu, kau ni buat kerja haram, kau ni masuk api neraka. Tak, kita ingatkan kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Bukan kita nak hukum atau nak menilai siapa-siapa. Jangan salah faham. Kita pun sama juga yang kaki tangan kerjaan ni. Buat kerja main-main, ingat apa? Berkat ada rezeki, gaji yang itu. Tak berkat. Orang berniaga pun gitu juga. Timbang tak cukup, ataupun gunakan barang yang kurang mutu, harga ngalahkan barang bermutu, sama juga. Sama. Bila cerita pendapatan yang haram ni, bukan cerita tu je, banyak, luas. Cuma takkanlah sini ada di kalangan kita ni yang buat kerja benda-benda haram. Tidak. Cuma kita nak bagi tahu kadang-kadang benda pekerjaan tu baik, tapi datang tak baik sebab apa? Sebab cara kita buat. Etika bekerja dalam Islam tu tak ada. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Etika kerja dalam Islam tu kena jaga sungguh. Pertama, niat mesti lillahi ta'ala. Begitu juga isteri kita, kita kena ingatkan isteri kita. Isteri kita pun kena ingatkan kita. Kita sayang isteri kita bukan sebab dia sayang kita. Kita sayang isteri kita kerana Allah Ta'ala. Ini barang amanah, Allah akan tanya. Kalau kita ditanya saya pernah tanya dengan seorang alim ulama, dia kata, kamu orang lelaki-lelaki tak layak untuk menyayangi dan menyintai diri isterimu. Kerana isterimu dan anak-anakmu adalah amanah Allah kepada kamu. Jangan saja kamu main-main dengan amanah Allah. So kita kena sentiasa takut. Takut isi kita menyebabkan kita masuk api neraka. Takut anak kita menyebabkan kita masuk api neraka. Kita sayang isteri kita dengan cara kita tanamkan agama dalam diri dia. Kita sayang anak kita, kita tanamkan agama. Dengan harapan untuk apa? Bukan untuk dia, untuk kita. Jangan sampai aku pula dipersalahkan ketika nak melangkah masuk ke syurga. Mana tahu? Jadi, ya Allah, aku tuntut hamba Allah ni. Siapa ni? Bapa aku ni. Kenapa? Dia tak tegur aku benda yang betul dengan yang salah. Apa nak jawab? Apa nak jawab? Kadang-kadang kita ni kesilapan besar kita. Kita ngajar anak kita ni benda yang tak ikut tertib. Contoh, kita paksa anak kita tutup aurat, tapi kita tak paksa anak kita sembahyang. Ramai tak? Kita paksa anak kita puasa, tapi kita tak paksa dia sembahyang. Ada tak? Sedangkan mana yang lebih penting? Puasa ke sembahyang? Sembahyang. Itu kita kena ingat. Baik. Setelah itu pada hadis tersebut diterangkan pula hal orang lelaki yang kelihatan kusut rambutnya kerana tidak pernah dibersihkan lagi berdebu warna mukanya kerana lama dan jauh dalam perjalanannya sambil mengerjakan taat kepada Allah dan berdoa mengulurkan dua tangannya ke langit seraya berkata, hai Tuhanku, berikanlah kepadaku, sampaikanlah hajatku. Demikianlah keadaannya, berasrat sembunyi untuk diterima doanya, tetapi malang pula nasibnya kerana doanya dalam keadaan yang demikian rupanya tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ketiadaan syarat yang amat diperlukan untuk berdoa, iaitu
ketiadaan halal dalam makanannya, minumannya dan pakaiannya. Itu dia. Bukan orang lelaki tak taat suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dia taat. Gambaran dia berdebu, mukanya berdebu, pakaiannya kusemai-sai itu nak menggambarkan bahawa dia banyak berjalan keluar demi nak menunjukkan taat dia kepada Allah. Tapi malangnya doanya Allah tak terima. Sebab apa? Sebab tu tadi. Makanannya haram. Kadang-kadang kita tak kisah halal ke haram. Pantang orang bagi duit, lagi-lagi dekat pilihan raya ni, ambil. Ambil je. Kita tak tanya ni untuk apa ni. Kalau saya ambil duit ni, saya tak pilih awak, boleh tak? Kita minta ambil je. Tapi kalau tanya saya, dibagi, ambil. Pilih jangan. Pilih itu atas kita. Itu dia. Bahaya dengan benda-benda macam ni. Sebab itu nak jaga, nak Allah kabulkan doa, sebab itu kena jaga makanan. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak tuan-tuan nak tahu, pernah tengok tak budaya adat orang agama Hindu yang berjalan atas api tu? Sebelum dia berjalan di atas api, dia akan puasa. Puasa dia tak macam kita. Dia tak makan benda-benda hidup. Cara dia lah. Tujuan dia nak bersihkan badan. Sampai masa baru dia jalan atas api. Lepas tu dia melantak lah, bukan? Untuk itu saja. Kita orang Islam macam tu juga. Kenapa kita digalakkan puasa sunat? Tujuan puasa sunat ni adalah untuk menguatkan badan. Tujuan puasa Ramadan ni pula tujuannya untuk melemahkan nafsu. Itu tujuannya, beza-beza kategori sunat dan wajib. Puasa sunat gunanya untuk menguatkan badan, ketahanan badan. Sebab itu orang kita banyak, terutama orang tua, dia suka banyak puasa mutih. Bila sebut puasa mutih ni bukan puasa orang Jawa tu pati geni, tidak. Puasa mutih ni pada puasa 15, 16, 17 bulan Islam. Dia ambil tu puasa tu. Puasa pati geni ada juga. Dululah masa-masa muda sibuk nak ambil silat kan. Belajar pati geni, belajar silat. Kena puasa pati geni, buka makan nasi dengan air masak je. Lauk tak ada. Kita membuatlah 3 hari. Nak buka je kena baca doa. Sumyang wadu gerah sembawaku, wadu hitam apek-apekku, wadu gunting geritiku. Minta maaf lah, mamak cakap Jawa lain sikit punya dia. Support apa punya? Wadu gunting diriku, support totro apa? Support tak baca. Itulah tu lah. Nak silat. Baru 2 hari dia tahan. Apa dah jadi nasi putih dengan air alat-alat. Mak pula masak asam pedas lain. Masa tu lah, kau tak nak Rul? Kau tak nak Rul? Rupanya bila kita puasa niat tak ada niat untuk itu, dapatlah tu. Tapi untuk Allah Ta'ala tu tak dapat lah. Tapi tujuan puasa sunat ni sebenarnya itulah dia, untuk menguatkan badan. So kajian-kajian lah puasa sunat. Tapi kalau puasa Ramadan, nak menjatuhkan, nak membakar hawa nafsu. Sebab itu Ramadan ni ra mim dot. Ra mim dot ni maksudnya panas atau demam. Tujuannya nak bakar. Nak bakar dosa-dosa kita. Baik. Jadi kalau kita nak pastikan doa kita tu Allah terima, kena jaga benda ni semua. Kena jaga benda semua. Segala perbuatan haram menghalangi doa. Sementara itu ada pula yang menghalangi diterima doa seorang selain dari makanan yang haram, iaitu segala perbuatan haram atau maksiat dan segala kesalahan kerana meninggalkan sekalian yang diwajibkan, sebagaimana yang disebut dalam hadis di mana dinyatakan bahawa meninggalkan suruhan kepada yang baik dan meninggalkan larangan dari yang jahat menghalangi diperkenankan doa. Itu dia. Sedang mengerjakan taat adalah mewajibkan kepada diperkenankan doa. Itu dia. Apa dia maksudnya tuan-tuan? Nak azan dulu ke? Azan dulu.
Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqama mahmud allazi wa'addah innaka la tuhliful. Baik, kita sambung lagi hadis ni. Dalam hadis ni mengatakan antara syarat-syarat segala doa itu diperkenankan oleh Allah SWT, mesti apa yang dibuat, apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diminum bersumberkan dengan perkara yang halal. Tetapi dalam pada masa yang sama ada juga beberapa sebab lain yang menyebabkan terhalangnya sesebuah doa. Pertama, perbuatan yang haram. Ya. Perbuatan yang haram. Antara punca-punca doa itu terhalang ialah perbuatan yang haram. Melakukan diri kita melakukan perbuatan yang haram. Haram ni maksudnya apa? Tuan-tuan, macam kita lah, kita menyakiti harti jiran. Itu haram tu. Haram, salah. Dalam Islam, jiran ada 3 kategori hak dia. Satu, jiran yang ada satu hak. Itu jiran yang bukan beragama Islam. Ada jiran yang ada 2 hak. Itu jiran dan orang Islam. Ada jiran yang ada 3 hak. Itu hak jiran, hak orang Islam dan hak orang yang bersaudara dengan kita. Itu semua kena jaga. Tak boleh kita sakitkan hati dan termasal. Maka itu pun dikatakan perbuatan yang haram. Pun menghalangnya daripada doa. Kalau jadi pun doa dia itu lebih pada istidraj. Jangan salah faham. Yang ketiga, apa dia? Meninggalkan pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar. Pun merupakan perkara-perkara yang menghalang termakbulnya doa. Kita orang Islam, orang yang dipilih antara orang yang terbaik, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kamu semua, tu ayat Quran kata apa? Kamu semua khaira ummatin uhrijat linnas, adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan daripada golongan manusia seluruhnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan menegur orang buat salah, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak orang balik pada agama, itu baiklah tu. Soal orang terima tak terima bukan kerja kita. Bukan kerja kita.
Tegur orang buat salah, jangan milih pemimpin yang rasuah. Tu salah, betul lah tu. Tak ikut bukan kerja aku. Jangan kita tegur orangnya mesti orang terima. Kita nak tegur orangnya syaratnya mesti orang terima. Kalau tak nak, segan lah. Tak boleh. Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu pun merupakan antara syarat-syarat doa itu diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama, benda yang halal mesti bersumberkan dengan benda-benda yang halal. Kedua, jangan buat maksiat, benda-benda yang baik. Yang ketiga, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab itu dalam peristiwa Nabi satu ketika Nabi Allah Musa, dia lihat seorang sebenarnya berdoa. Sungguh-sungguh dia doa. Nabi Musa cakap, ya Allah, Nabi Musa angkat doa. Nabi Musa tengok orang tu berdoa, sampai Nabi Musa pun angkat doa. Ya Allah, engkau tolonglah orang ni, ya Allah. Engkau kabulkanlah permintaan dia, ya Allah. Kalau sungguhnya engkau lah yang mengkabulkan doa. Apa Allah jawab pada Nabi Musa? Kalau dia angkat tangan sampai putus pun, aku takkan kabulkan selagi mana dia tak tunaikan hak aku. Apa hak Allah? Segala apa yang Allah suruh tu hak Allah lah. Segala apa yang Allah larang jangan buat. Dan Allah tak minta banyak-banyak. Kan tadi hadis yang awal yang kita dah baca tu. Apa yang aku perintahkan kamu menjauhinya, maka hendaklah kamu jauhkan diri daripadanya sejauh-jauhnya. Tapi apa yang aku suruh kamu buat, maka hendaklah kamu buat semampunya. Allah tak minta banyak. Buat je lah apa yang kamu mampu. Itu hak Allah. Barulah Allah jaga kita. Sebab tu satu ketika Rasulullah bersabda dengan Ibnu Abbas. Apa Rasulullah antara pesanan Rasulullah pada Ibnu Abbas? Ya Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazu. Jagalah Allah, Allah jagalah engkau. Hak Allah tunaikan. Ini kita hak Allah kita tak nak tunai. Hak Allah atas muka bumi pun kita tak nak tunai. Kita ajak orang buat baik, orang buat salah kita tegur pun tak boleh. Tak boleh. Islam tak ajar macam tu. Islam kata ajak orang buat baik, tegur orang buat salah. Jangan tunggu kita ni nak baik baru nak ajak orang buat baik. Jangan tunggu sampai kita baik, tak boleh. Tegur semampunya. Orang tak terima tak apa. Orang tak terima tak apa. Al-Quran itu hak dia apa? Diamalkan. Al-Quran itu haknya diamalkan. Jangan sekadar nak kerja baca berlagu saja. Malah jangan sekadar kerja nak ngapal saja. Ngapal Quran kau ngapal, tapi hak Quran kau tak tunaikan. Apa hak Quran tu? Apa yang ada dalam Quran lah. Cuma pegang satu je. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah kamu dengan kebenaran dan berpesanlah kamu dengan kesabaran. Maksudnya kita tegur, kita ajak orang buat baik, tanda, ya tak apa. Jangan pening kepala. Dalam Islam jangan pening kepala. Bukan buat dah. Nampak orang buat maksiat, tegur. Orang buat juga, biarkan. Tegur pemimpin macam mana? Gunakan kita punya kuasa sebagai rakyat. Pada PRU yang ke-15 terkait juga cerita PRU ni. Kita tak puas hati dengan pimpinan ni, dengan rasuah hanya dengan tu. Jangan pilih. Kita tak suka pimpinan ni, lebih pada cerita dunia je. Jangan pilih. Cari yang ceritanya akhirat. Kalah, kita tak apa. Kalah tak apa. Bukan kerja kita. Kadang-kadang memang sengaja Allah bagi kalah. Belum sampai masanya untuk menang. Ingat, menang tu mudah. Mempertahankan kemenangan tu yang susah. Itu yang macam-macam. Buat cara asal janji sentiasa menang. Fitnah sana, fitnah sini. Kempen, konsert sana, konsert sini. Maka nak cakap macam mana? Dah budaya orang kita gitu. Tengoklah. Kat surau banyak ni juga. Kat surau banyak ni juga. Cuba cerita konsert, ramai tak ramai. Cerita bola sepak juga. Kita bola sepak juga. Bukanlah kata kita ni tak suka bola sepak. Memang tak pandai pun main bola sepak.
Suka je bila skor gol, Johor gol. Tak payah tanya. Siapa skor entah, aku tak tahu. Jangan tanya lah. Janji tunggu Johor tu. So, kenapa tunggu Johor menang? Judi. Itu je. Itu. Okey. Baik. Okey, saya tutup dengan pesanan Ibrahim Adham. Satu ketika seorang ahli tasawuf yang masyhur, iaitu Ibrahim Adham, berada di tengah-tengah pasar Basrah, dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapakah doa kami tidak dikabulkan oleh Allah, padahal kami selalu berdoa kepadanya? Maka jawab Ibrahim Adham apa dia? Pertama, kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara. Pertama apa dia? Kamu mengenal Allah tapi kamu tidak menunaikan hak dia. Kita kata kita kenal Allah itu Maha Esa, Maha besar, Maha berkuasa. Tapi kalau ada orang kalau orang tu orang yang ada kuasa, kita kena taat pada dia, betul. Ini yang Maha berkuasa. Yang kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Rasulullah, tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Tanya pada kita, betul ke kita cintakan Rasulullah? Sedangkan kita ni manusia, umat Muhammad yang dimuliakan, satu-satunya umat yang dimuliakan kerana nabinya. Daripada 124,000 nabi yang wujud di atas muka bumi ini, salah satunya ialah Nabi Muhammad, betul? Daripada 124,000 nabi yang wujud, 313 itu salah seorangnya ialah Nabi Muhammad, betul? Daripada 313 nabi, hanya 25 saja yang wajib diketahui, salah seorangnya ialah Nabi Muhammad, betul? Daripada 25 orang nabi, hanya 6 orang saja yang ada syariat, salah seorangnya ialah Nabi Muhammad, betul? Daripada 6 orang yang ada syariat, 5 orang saja yang dapat gelaran ulul azmi, betul? Salah seorangnya ialah Nabi Muhammad. Daripada 5 orang yang ulul azmi itu, hanya 4 orang saja yang dibagi kitab, salah seorangnya ialah Nabi Muhammad. Daripada 4 orang yang dibagi kitab itu, semuanya terkubur, mati syariatnya dengan mati nabinya. Tapi nabi yang mati, rasul yang mati itu, syariatnya yang terus jalan ialah Nabi Muhammad. Di saat kita umat yang terakhir ini, apabila berada di tanah Padang Mahsyar, kitalah umat yang dihisap dahulu kerana Nabi Muhammad. Nabi lain tak boleh tolong. Nabi lain tak boleh tolong. Nafsi, engkau, aku jumpa Nabi Adam, dia kata, sorry, aku pun ada silap. Aku pun spoil juga ni. Jumpa Nabi tak boleh. Nabi Muhammad, jumpa Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad tengah sujud. Allah kata, ya Muhammad, minta. Apa kau nak minta? Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah segerakan hisap. Maka dibagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain belum masuk surga. Umat Nabi Muhammad masuk dulu. Dan masuk surga, Nabi keluar balik. Nabi lain masuk surga, terus tak nak keluar dah. Nabi Muhammad keluar balik, tengok, ada tak umat aku lain? Ada tak? Sama macam tu. Cari lagi kat neraka. Tengok ada tak umat Nabi Muhammad? Ada, nampak kesan akibat sempurnanya wudu. Nampak? Pentingnya ambil wudu ni, jangan rambut. Mesti cantik-cantik. Mesti kemas-kemas betul-betul. Ini basuh muka, bawah ni tak basuh. Ni. Ibu-ibu pun, ni basuh bawah ni. Kena basuh ni. Buka air, ngalahkan air bomba. Data-data air bomba, nak basuh muka, buang je. Macam mana tu? Jangan main. Kita ni muliakan Rasulullah SAW. Bila masuk ke syurga, umat Nabi Muhammad diarak dulu. Masuk ke dalam syurga, pokok, tombak, buka jalan. Cari buku ni dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Cerita ni ada. Ketika kamu telah baca Quran tapi kamu tidak beramal dengannya, tahu nak sedang aja. Taranum je nak tahunya. Terjemahannya tak ambil, tadaburnya tak ambil. Kita baca Quran ni jangan ambil terjemahan saja, tak boleh. Kena ada tadaburnya, kena baca tafsirnya. Nak bagus kena ada ustaznya. Bukan saja orang boleh tafsir Quran. Saya ceritakan tentang ayat tadi pun setelah berkali-kali dengar ceramah daripada ustaz-ustaz yang saya yakin akan kebenarannya, yang boleh kita terima ilmu dia, baru kita cerita. Kalau tak, kita tak boleh cerita. Bukan seorang dua. Baik, keempat, kamu telah makan nikmat Allah tapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Apa arti syukur? Taat, jangan ingkar. Ingat, jangan lupa. Itu syukur.
Makan boleh tahan, tak payah banyak tuan-tuan. Allah padamkan oksigen, udara tak ada, 5 minit cukup. Tercungap kita. Pun kita nak lawan syariat Allah lagi. Pun Allah suruh kita nak buat lagi. Pun kita jadikan orang-orang yang tak ada jiwa agama sebagai wakil kita. Kita nak cakap apa depan Allah? Allah kata, tak ada ke orang yang datang jumpa kau yang wakil yang cakapnya atas nama aku? Ada. Habis kenapa kau tak pilih? So, kau cakap benda ni kau, ni cerita politik lah. Memanglah politik. Amar ma'ruf nahi munkar tu politik. Jangan salah faham. Yang kelima, kamu kata syaitan itu musuh kamu, tapi kamu tidak menentangnya. Syaitan ni apa tuan? Syaitan ni ada 2. Satu memang tu makhluk tu syaitan. Yang kedua, kejahatan. Shin, to, alif maksur. Sya, to, ya punya dia. Maksudnya jahat. Segala apa yang jahat itu, itulah syaitan. Seperti orang Melayu kalau kita maki orang apa? Setan kau ni. Betul? Maksudnya segala benda tak baik. Dalam Islam yang tak baik itu apa? Yang menyimpang daripada Al-Quran, tak baik dah tu. Senang je sipir dia. Tak susah. Lain je daripada Al-Quran, lain je daripada hadis, lain je daripada ijma'. Habis, tolak. Senang je. Apa nak pening-pening kepala? Kamu telah berkata bahawa syirik itu benar, tapi kamu tidak beramal untuknya. Kata nak surga, tapi beramal macam nak masuk neraka. Main-main. Tapi kita orang Islam, kita kena yakin kita ni ahli neraka. So kalau kita ahli neraka, kita akan beramal seperti ahli syurga sebab kita masuk syurga. Ni tak, cakap nak masuk syurga, tapi tutup aurat, tak nak berjuang gerak atas nama agama, tak nak buat kebajikan, tak nak tegur kemungkaran, tak nak, semuanya tak nak. Syoknya datang 5 waktu ke datang surau, semayang 5 waktu tak miss, itu je. Tuan-tuan, itu kalau cerita itu saja, Quran tak tebal macam ni. Quran tak tebal macam ni. Dalam Quran ada muamalat, ada jenayat, ada sejarah, ada kisah yang lalu, ada kisah yang akan datang. Habislah pengajaran. Jangan kesyok kat sini je. Bila orang sebut nak menegakkan negara Islam, macam tak kisah je. Macam tak kisah je. Malah kita cakap politik semua tu. Baik duduk sini. Mai, kita zikir banyak-banyak. Tuan-tuan, tahu tak macam mana kerajaan Islam India banyak jatuh? Tahu tak? Baik, British bila nampak pertentangan daripada orang India yang beragama Islam, ini sejarah ni, di kalangan orang-orang agama, maka tentera British dia tubuhkan satu kumpulan yang konon-kononnya orang agama, yang lebih menekankan tentang zikrullah daripada amal jama'i, daripada usaha mencegah kemungkaran. Maka golongan ini dibantu sebantu-bantunya, dihidupkan pondoknya. Tujuannya biar orang Islam gila zikir aja. Kerja untuk agama tak nak. Itu antara sebab dekat negara India tu banyak benda-benda macam ni. Ditaja oleh tentera British asalnya. Lama kelamaan orang buat, kalau macam tu lagi senang macam ni. Amal macam ni masuk surga. Amal macam ni masuk surga. Senangnya. Senang. Tak payahlah mati-mati syahid ni. Selawat 1000 kali, Allah kata dalam syurga. Selawat je 1000 sekali. 1000 kali. Habis? Amal ma'ruf nahi munkar tak buat. Boleh gitu? Tak boleh. Yang ketujuh, kamu telah berkata neraka itu benar, tapi kamu tidak lari daripadanya. Yang ke-8, kamu berkata bahawa mati itu benar, tapi kamu tidak bersedia untuknya. Bersedia ni untuk mati apa? Bekal. Bekal mati apa dia? Bekal orang hidup ilmu. Bekal orang mati iman. Harta untuk buat mati. Infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak untuk digunakan untuk tujuan kebaikan. Itulah simpanan kita kepada Allah, Bank of Heaven. Bukan kita mati nak simpan duit banyak-banyak. Sudahnya kita mati, baru siang tanam, malam dah anak-anak nak tabarok ikut faraid.
Tak salah tinggalkan untuk anak, tak salah, tapi agak-agak. Bagi 1/3. Satu untuk anak-anak, satu bahagian lagi untuk isteri, satu bahagian lagi untuk aku kelak. Macam itulah. Sebab itu kita orang Islam kena cari dia banyak-banyak. Untuk itu bukan nak bermewah-mewah. Cari dia banyak-banyak, tujuannya untuk itu. Baik. Yang ke-9, kamu bangun dari tidur lalu kamu menceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban kamu sendiri. Celik-celik mata dah cerita buruk orang, celik-celik mata dah cerita buruk orang. Kita lupa. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu kalau kita nak cerita aib orang ni pun, seboleh-bolehnya jangan dikaitkan dengan nama. Seboleh-boleh dengan niat yang baik untuk ambil pengajaran. Cari jalanlah, jangan sampai orang tahu siapa pun. Dan yang ke-10, kamu kebumikan mayat-mayat kamu, tapi kamu tidak ambil iktibar. Kita hantar orang pergi kubur, selalu, tapi tak ambil iktibar. Kita lupa. Pak Imam baca talqin tu untuk yang mati dan untuk yang hidup. Yang hidup tak kisah pun. Sebab itu kadang-kadang saya pesan, kadang-kadang kita ni salah juga. Pak Imam ni satu hal juga. Baca talqin tu macam nak cepat habis. Janganlah macam tu. Kena bijak sikit. Zaman sekarang kita dah ada kemudahan, gunakan kemudahan tu. Bawa portable speaker besar tu kan, portable speaker, pergi kubur letak. Katakan yang mati tu namanya Zaman, Ibnu Zaman. Nak cakap pakai mikrofon, letak ekor. Ya Ibnu Zaman binti Aisyah. Andai kata datang kepadamu dengan 2 orang malaikat, orang dengar pun oi. Pak Imam pun kena train, jangan macam-macam nak cepat habis. Macam Allahyarham dah meninggal Rajuli. Baca talqin ni seram kita dengar. Dia berlakon tu kita tak tahulah. Memang dia tu ada kebodohan kan, macam mana kan begitu. Jangan cepat habis. Cepat balik biar terasa. Biar terasa. Duduk betul-betul, cakap betul-betul. Yang orang yang dengar tu pula, patutnya Pak Imam kena beritahu sebelum. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, sebelum saya baca talqin, pertama saya minta semua sekali sila duduk dekat, sila duduk mengelilingi pusara mayat ini. Ini seorang kat sana, seorang tu tentulah nak bersihkan kubur bapak dia. Hari lain tak datang, hari itulah datang. Yang seorang depan-depan dengan rokok dia, tak mau. Sekala boleh siapa yang isap rokok tu berhenti dulu. Cakap terang-terang. Duduk dengar. Begitu. Baru dia Pak Imam mulakan. Dengan nada dia, dengan tunya baru betul. Baru ada pengajaran bagi orang yang dengar. Tuan-tuan yang mulia, sungguhnya talqin ini bukan sekadar untuk pada arwah, pada untuk kita yang hidup juga. Sila tumpukan perhatian. Cakap, kena cakap. Itu dia. Baru orang ambil pengajaran. Jadi tuan-tuan, itu ada 10 benda yang menyebabkan antara punca yang menyebabkan doa kita ini susah diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi kita dah pertama, kita banyak makan dan pakai minum benda yang haram. Kedua, kita buat amal tak buat amal soleh, buat amal maksiat banyak dalam diri. Sebab itu kalau orang nak sembahyang hajat ke apa, mula-mula sekali dia kena istighfar kan. Sebab itu Pak Imam pun digalakkan istighfar. Nak pilih Pak Imam ni hati-hati. Kalau Pak Imam tu bangsa ahli maksiat, kalau maksiat dia tu melibatkan diri dia je sendiri, cukup memadai dia istighfar. Sebab yang salah tu dia saja, tak melibatkan orang lain. Tapi kalau Pak Imam tu sendiri seorang yang macam mana kan, jahat dia tu sampai menyebabkan orang lain susah. Jangan dipilih jadi Pak Imam. Faham tak? Ketua tu Pak Imam. Kalau Pak Imam tu bangsa main nombor ekor, duit dia sendiri, faham? Memadai dia istighfar. Tapi kalau Pak Imam tu bangsa ambil rasuah duit orang, tak cukup istighfar, kena pulang balik dia tu. Jangan main-main. Itu dia. So Pak Imam pun macam itu dia. Macam itu Pak Imam, macam tu lah pemimpin. Sama je, tak ada masalah. Dan 10 lagi perkara-perkara yang dikatakan itu tadi, yang pesanan Ibrahim Adham kepada saudara, 10 boleh tuan-tuan boleh carilah, siapa yang ada smartphone boleh cari 10 pesanan Ibrahim Adham.
Kalau boleh print out, tampal kat rumah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf di atas kekurangan saya. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Akbar.